Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razaqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa aghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahu azim. Wahai orang-orang yang telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kamu, akan mengkifaratkan kamu daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang berjalan di bawahnya sungai. Di hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyedihkan Nabi dan juga orang-orang beriman bersama dengan Nabi. Cahaya mereka akan terpancar di hadapan mereka dan juga di belah kanan mereka. Dan ketika itu mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunkanlah kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah berkuasa pada semua perkara. Wahai Nabi, berjihadlah kamu terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, dan lakukan tindakan yang tegas terhadap mereka. Tempat mereka adalah api neraka, dan neraka itu adalah sebaik-baik tempat. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ni dan yang lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita bulan lepas kita baca surah At-Tahrim ayat ke-8, tapi kita tak habis kupas. Kita kupas setengah daripada ayat. Dalam kuliah kita yang lepas kita sebut Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita satu suruhan iaitu supaya kita perlu bertaubat. Dan taubat yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ni dia tambah sikit nasuha, taubat nasuha. Dalam banyak ayat Allah Ta'ala hanya sebut taubat tapi dia tak kait pun dengan nasuha. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut taubat nasuha, dia tambah satu lagi kalimah nasuha. Taubat nasuha ni makna dia apa? Kita sebut hari tu nasuha ni asal maksudnya adalah jahit. Kain perca yang banyak-banyak tu kita jahit. Kita cantum tu kita jahit. Bila kita jahit tu, tindakan jahit kain perca tu dipanggil nasuha. Segi bahasa Arab je lah. Jadi bila kita sebut taubat nasuha, maksudnya orang tu bertaubat dan dia telah menghubungkan diri dia dengan orang-orang baik. Tu maksud taubat nasuha.
Nah, Allah Ta'ala nyatakan bila kita dah bertaubat, dulu kita orang jahat, lepas tu kita bertaubat. Bila kita bertaubat, kaedah nak bagi kita ni kekal dalam kebaikan, makanya bergaul dengan orang baik. Jangan bergaul dengan orang yang tak baik. Bimbang nanti yang tak baik dia tu lekat kat kita balik. Wal'iyadzubillah lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam ayat ni, taubat ni ada taubat nasuha. Maksudnya taubat tu benar-benar bertaubat, dan taubat tu takkan kembali balik kepada kejahatan. Macam mana Allah Ta'ala ajak bergaul dengan orang baik. Itu taubat nasuha maksud dia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bila dah bertaubat, Allah Ta'ala dia akan bagi balasan kepada kita, ganjaran kepada kita. Apa ganjaran daripada Allah? An yukaffira ankum sayyiatikum. Allah Ta'ala akan kifaratkan kesalahan-kesalahan kita. Allah Ta'ala akan kifaratkan dosa-dosa maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maksudnya bila kita melakukan kejahatan, dan dalam banyak kejahatan tu kadang-kadang ada yang kita tak sempat taubat. Kadang-kadang kita ni Syekh banyak sangat buat maksiat. Kita tak tahu mana yang maksiat kita sempat taubat, mana yang maksiat yang kita sempat taubat. Tak tahu mana satu. Ada yang sempat, ada yang tak sempat tu. Yang sempat tu alhamdulillah, tapi yang tak sempat tu bimbangnya. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak ampun dosa kita, yang dosa yang kita sempat nak bertaubat tadi? Caranya bila kita taubat nasuha dalam beberapa dosa, yang dosa yang kita tak perasan tu Allah Ta'ala kifaratkan. Alhamdulillah. Tu lebihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimaafkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah umat Nabi Muhammad. Kalau ikut umat Nabi Musa bunuh diri. Kerana ada kuliah kat satu tempat yang lain dekat country home, baca surah Al-Baqarah, cerita pasal orang Yahudi bertaubat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut wa idh qultum ya Musa lan wa idh qultum ya Musa wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagaimana orang kaum Nabi Musa AS nak bertaubat. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata ketika mana berkata Nabi Musa AS kepada kaum, wahai kaumku, kamu melakukan kezaliman pada diri kamu sendiri dengan cara kamu mengambil patung lembu sebagai Tuhan, maka hendaklah kamu bertaubat. Macam mana taubat? Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Susah tu nak bunuh diri. Kita ni naik atas bangunan tinggi-tinggi, naik 4 tingkat, terjun. Kenapa terjun? Taubat. Jam juga dengar sekali tu kan. Yang tu nisbah pada kaum Bani Israel. Berat, susah ikut ajaran Nabi Musa AS. Orang Yahudi dulu nak ikut yang tu. Jadi kalau kita fikir-fikir diorang ni pergi langgar ni macam tak mustahil juga. Dah tengok cara langgar tu kan. Sebab susah sangat. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW tak sesusah itu. Syariat Nabi Muhammad SAW nak bertaubat, kita duduk ketika sejadah, menyesal tak mau buat dah, taubat dah. Orang Kelantan kata taubat tak usah dah. Orang Kelantan lah. Kalau orang ahli utara tu kata taubat lahum, dia tambah lahum kat belakang. Tak tahu kenapa tambah lahum tu kan. Dia orang utara ni kalau tahu taubat lahum tu, kalau bahasa Arab ada maksud taubatan lahum tu, ada maksud taubat tu, taubat lahum untuk mereka. Taubat lahum, taubat untuk mereka, bukan untuk dia. Lagi bahasa Arab lahum tu maknanya untuk mereka lah. Tapi tak tahu. Kita ni kalau orang ahli utara tu, kalau dia rasa tak nak buat dah, dia kata taubat lahum kan. Tak apalah. Jadi cerita dia Islam aja, syariat Nabi Muhammad SAW aja. Taubat, menyesal tak nak buat, berazam takkan lakukan. Lepas tu kalau melibatkan harta orang, kena hantar balik. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupa bila kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat yang dikatakan sebagai taubatan nasuha, taubat yang kita takkan kembali balik kepada kejahatan, dengan cara kita menghubungkan diri kita dengan orang-orang baik. Tak pasal-pasal kadang-kadang ada celah-celah tu, dosa yang kita tak sempat nak bertaubat, Allah Ta'ala kifaratkan sama. Tu Allah Ta'ala kata an yukaffira ankum sayyiatikum. Allah Ta'ala akan kifaratkan kepada kamu kejahatan-kejahatan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lebih Islam. Kadang-kadang ada orang tanya kita, kenapa kita berwuduk kita basuh muka, kenapa berwuduk basuh tangan, kepala, kaki, kenapa tak basuh punggung? Sedangkan yang batal wuduk tu sebab kentut, jadi basuh punggung lah, logiknya lah kalau ikut logik tu kan. Tapi kenapa basuh tangan? Jadi sebab kalau rajin buka kitab-kitab hadis, buka kitab Sunan At-Tirmizi, dalam hadis ketiga kedua macam itulah, maknanya hadis yang tak jauh lah dalam mukadimah kitab tu kan.
dalam kedua ketiga hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmizi buat mari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad nyatakan kenapa kita berwuduk basuh muka. Dalam hadis tersebut, kenapa kita berwuduk basuh tangan, kepala, kaki? Ada sebab. Ni semua ni adalah punca kepada maksiat. Muka ni ada mata, mata tengok maksiat. Muka ni ada telinga, telinga maksiat. Muka ni ada mulut, mulut ni cakap maksiat. Jadi bila kita basuh muka, segala maksiat-maksiat datang daripada mata, mulut, telinga, Allah Ta'ala ampun dosa. Dengan satu titik air wuduk, satu dosa telah diampunkan oleh Allah SWT. Tangan buat maksiat. Bila tangan buat maksiat, makanya kita berwuduk, air menitik daripada tangan tadi tu, satu dosa daripada tangan Allah Ta'ala maafkan. Kita sapu kepala, ni berfikir buat maksiat. Dia buat maksiat ni fikir juga kadang-kadang merompak tu. Dia takkan merompak sesaja merompak. Dia ada perancangan juga nak merompak. Jadi nak merancang tu guna otak lah. Berfikir nak buat maksiat, kita sapu, Allah Ta'ala ampun dosa hasil berfikir buat maksiat. Kita basuh kaki berjalan kepada tempat maksiat. Yang kita kata buat amalan baik, Allah Ta'ala ampun dosa tu, istilah Islam dipanggil kifarat, dia panggil. Wa yukaffira ankum sayyiatikum. Allah Ta'ala kifaratkan dosa-dosa kamu. Sekadar tu dia tak ada lagi, dia bagi, Allah Ta'ala bagi kelebihan apa? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala memasukkan kamu ke dalam syurga, yang syurga itu di bawah kamu tu ada sungai. Nak cari mana tempat bawah kaki ada sungai? Kita dunia ni kita akan jumpa air ada tapi setengah betis, dipanggil banjir. Tu ada lah. Yang kita sebut syurga ni, banjir-banjir tak ada. Kalau ada air, kita boleh pijak atas air. Oh, hebat. Macam mana rupa, wallahu alam. Akal tak sempat nak fikir. Kan? Orang Jepun, orang Korea, dia dah fikir tau. Dia buat imajinasi tentang syurga tu dekat dunia. Dia pergi kat tempat macam laut ke, dia buat celik dekat situ. Lepas tu dia buat cermin. Kita pijak tu nampak macam air, padahal bukan. Pijak atas cermin lah. Kita duduk kat situ tu, orang ambil gambar tengok, oi lawa tempat. Yang tu cerita dekat Jepun, dekat Korea. Yang kita tengok tu, ya Allah cantiknya tempat. Kat Malaysia tak boleh nak buat macam tu kan. Jadi kat sana buat kita cantik. Syurga lebih pada tu lah. Syurga yang Nabi SAW kata, akal tak sempat nak fikir. Ni lidah ni tak sempat nak, tak pernah rasa. Macam mana rasa Allah Alam. Telinga ni tak pernah dengar. Kita ni dengar orang duk menyanyi, Allah sedapnya seorang tu. Contohlah, tak sungguh. Kadang-kadang ada orang ni suara dia sedap, kita dengar ni duk berjalan tu terberhenti tau, sedap dengar. Ada orang macam tu. Kadang-kadang kita baca tulisan orang-orang tertentu, dia bercerita dalam tulisan tu, kita pernah syok tu, baca tu sebuah buku tu sekejap je habis, dah rasa Allah pendeknya dia cerita, padahal cerita buku tu tebal. Ada kan. Kadang-kadang kita dengar orang dia, ustaz dia main ceramah, ustaz ceramah tu tengok ke time dia ceramah tu 2 jam, tapi habis 2 jam alah pendeknya rasa, sebab syok dengar kan. Syurga lebih pada tu. Syurga lebih pada tu. Ni cerita syurga. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala bagi pada siapa? Orang bertaubat. Allah Ta'ala bagi pada orang yang bertaubat. Kita berhenti dekat situ hari tu. Dalam kuliah lepas kita berhenti dekat situ. Hari ni kita sambung ayat. Baru sambung ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu, hari akhirat. Hari akhirat yang kata dalam syurga tu, ni Allah Ta'ala cerita. Pada hari itu, hari yang dikali itu kita masuk dalam syurga, kata Allah SWT, la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Allah Ta'ala tidak akan memberikan kesedihan kepada Nabi dan juga orang-orang beriman bersama dengan Nabi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan bagi sedih. Yukhzi ni ada, kalau tengok dalam kitab-kitab tafsir, ada satu tafsiran maksud yukhzi ni menghina. Ada satu maksud tu hina. Kata huduh, kata berat-berat tu kan. Dia panggil hina. Ada pula satu tafsiran lain, yukhzi dengan maksud memberi kesedihan. Maksudnya kadang-kadang dia tak hina, tapi tindakan-tindakan yang menyebabkan kita jadi sedih. Kan? Macam contoh, kita lakukan tindakan kepada mak kita yang mak kita boleh jadi sedih. Kadang-kadang kita bukan hina mak kita, tak dengar cakap mak je. Contohlah kan, mak ni cakap satu benda yang kita ni tak dengar mak kita cakap apa, kita buat tak layan, mak kita rasa sedih. Kita tak hina mak kita. Kalau hina lagi sedih lah orang tua tu kan. Kalau hina. Jadi ada ulama tafsirkan yukhzi ni dengan 2 maksud. Yang pertama yukhzi dalam maksud hina, satu lagi yukhzi dengan maksud menyedihkan, memberi kesedihan.
Dan kedua-duanya Allah Ta'ala takkan buat kepada Nabi dan juga orang beriman di akhirat nanti. Takkan buat. Ni Allah Ta'ala sebut, yaumala yukhzillah, Allah Ta'ala takkan menyedihkan. Yukhzillah, siapa dia? An-Nabiya, Nabi itu sendiri Allah Ta'ala takkan bagi sedih. Dan juga orang beriman masuk dalam syurga, tak payah cerita sedih-sedih, memang tak ada. Kita datang Makkah bumi ni jumpa sedih. Agak kaya macam mana pun, dalam keadaan kaya duk rasa mewah tu, ada type, ada part kita sedih. Kita duk rasa duit kita banyak tu, kalau duit banyak ni rasa tak sedih lah kot. Sedih. Sebab kita je kaya, tiba-tiba anak penyambung terbus. Sedih part kat anak. Kadang-kadang dia kaya, duit banyak, dia rasa okey dah, tiba-tiba ada part dia sedih. Siapa dia? Isteri dia khianat dekat dia. Berlaku. Nak bagi tahu hidup dunia ni dia ada part sedih. Dekat dunia ni ada part hina tu ada. Tapi dalam syurga, sorry, semua tu tak ada. Sebab itu Nabi SAW dia pernah ajar pada kita, bila kita berdoa, Nabi Muhammad digalakkan kepada kita baca satu doa, Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah Tuhanku, jangan kau sedihkan aku hari akhirat nanti. Walla'iyadzubillah. Kalau orang tu tak jumpa sedih di akhirat nanti, syurga lah tu, confirm lah. Cara-cara minta doa kita ni, minta doa kadang kita minta biar merangkumi semuanya, jangan minta sikit-sikit. Jangan macam seorang isteri, dia minta dengan suami dia, minta duit, bang minta RM2, bagi RM2, esok bang RM2 duit. Allah, hari-hari minta susah. Jadi minta tu merangkumi, bang bagi kad kredit tu ke saya, selesai masalah. Tak pening kepala dah, tak payah minta dah esok kan. Maksudnya bila dia bagi kad kredit tu, kita ambil kad kredit tu, isteri kita ambil kad kredit, esok tak minta dah apa-apa nak duit, pergi ke bank je lah, pergi tekan pupa-pupa tu kan, dapat duit keluar tu kan. Maksudnya permintaan tu dia merangkumi tu, senang, tak pening kepala. Kita minta doa yang banyak-banyak doa yang kita dah baca. Doa yang merangkumi ni satu doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Simple doa, selalu baca kan. Tuhan kami, bagilah hidup kami di dunia ni baik, akhirat baik. Nak hidup dunia ni bahagia, baik semualah kan. Kalau kita rasa hidup ni tertekan sebab tak ada duit, jadi bila kita minta dunia ni baik, duit yang tak ada jadi ada. Nampak? Dia merangkumi segala doa. Dan juga di akhirat pun baik. Selamatkan kita hari akhirat nanti. Wa qina azabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ada satu lagi doa Nabi Muhammad ajar pada kita. Kau tak payah minta syurga-syurga, kau minta la tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah Tuhanku, jangan kau bagi aku hina akhirat nanti, jangan kamu bagi aku sedih akhirat nanti. Automatik syurga lah tu, automatik faham. Maksud doa ni nampak simple tapi merangkumi. Maksud doa ni faham, nak bagi tahu kau memang syurga. Sebab bila dalam syurga tak ada sedih. Kau tak minta ya Allah Tuhanku masukkan aku syurga, ya Allah Tuhanku bagilah aku selamat daripada api neraka. Kau sebut satu doa, la tukhzini yaumil qiyamah, insya-Allah syurga lah tu. Doa tu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama tafsir kata, yang dikatakan wallazina amanu ma'ahu tu pula siapa? Ada orang kata wallazina amanu ma'ahu tu merujuk kepada para sahabat. Ada tafsiran ulama begitu. Maksudnya Allah Ta'ala takkan hina Nabi, Allah Ta'ala takkan hina para sahabat di akhirat nanti, sebab para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tafsiran ulama pula mengatakan wallazina amanu ma'ahu itu adalah merujuk kepada orang Islam. Kita ni Islam betul-betul ni kan, dan ikut Nabi SAW, maka kita ni insya-Allah akhirat nanti masuk syurga takkan dapat kesedihan, alhamdulillah. Dan ada pula ulama lain tafsir yang dikatakan walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi di sini merujuk kepada orang yang kuat berselawat. Yang ni lebih sikit cerita kan. Maksud orang kuat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat ni tak ada susah mana. Allahumma salli ala Muhammad, selawat dah. Kita sebut Muhammad tambah belakang sallallahu alaihi wasallam, selawat dah tu. Duk kerap selawat tu kan. Yang tu dikatakan walladzina amanu ma'ahu, orang yang beriman bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang macam ni kata Allah Taala tak akan bagi kesedihan akhirat nanti. Betul penting selawat. Duduk sesaja boring-boring, bos biji Allahumma salli ala Muhammad, saya masalah. Selawat ni kadang tak susah mana pun. Tak banyak, kadang-kadang amalan kita ni tak adalah susah mana, tapi tak terbuat tu masalah tu. Macam kita baca hadis Nabi, buka Sahih Al-Bukhari last sekali,
Dalam hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut kalimatan khafifatan fil lisan, habibatan 'indar rahman, thaqilatan 'indal mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Pendek. Nabi kata dua kalimah. Dua kalimah, tak banyak, dua kalimah. Kau baca ni kat lidah cukup senang nak sebut. Kat lidah ni nak sebut tak berat. Lepas tu dekat Allah Ta'ala cukup suka. Di sisi mizan timbangan tu cukup berat. Kata Nabi salam, apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Allah senang. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita baca sekali baca 1 minit pun tak sampai. 1 minit pun tak sampai, tapi tak pernah baca. Itu masalah. Duduk termenung sekejap tak puas saja. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Simple, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sesaja sallallahu alaihi wasallam. Pahala dah. Sallallahu alaihi wasallam. Relax sambil duduk dengar kuliah radik-radik, rasa termenung sekejap, contohlah kan. Ni ustaz duduk kuliah pula cerita-cerita duduk dengar tu pelayan. Kadang kepala otak tu pergi pas lain. Dia layan terkejut sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Nak jadi orang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi orang bersama dengan Nabi, akhirat nanti selamat insya-Allah. Sah ke nak sakit, sedih pun tak ada. Ni cerita dalam syurga nanti Okey, apa lagi kata Allah? Cerita akhirat ni kata Allah, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kata Allah SWT, ketika itu di akhirat nanti, tiap-tiap seorang ni cahaya ni terpancar daripada diri mereka sendiri. Kita ni jadi bercahaya Syekh, macam kita tengok lampu kan. Lampu tu terpancar, kita tu macam lampu. Tak nak? Ni Allah Ta'ala sebut. Kalau baca dalam hadis Nabi SAW, ada satu hadis hadis sahih. Nabi Muhammad pernah sebut, ana awwalu man yu'zan lahu fis sujud yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia yang mula-mula sekali diizinkan oleh Allah Taala untuk sujud kepada Allah akhirat nanti. Yang mula-mula sekali boleh sujud kepada Allah, yang diberi izin oleh Allah Taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita lah. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man yu'dhanu lahu bi raf'i ra'sihi fa anzuru baina yaday fa a'rifu ummati baina yadil ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang mula-mula sekali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk angkat kepala. Nabi kata aku ni mula-mula sekali sujud. Habis pakai sujud. Bila sujud tu orang mula-mula sekali angkat kepala Nabi. Nabi ni pun angkat kepala. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepala tu, fa anzuru baina yaday. Ketika itu aku tengok orang depan aku. Nabi tengok orang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok, fa a'rifu ummati baina fa'arifu ummati min bainal umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku pun kenal umat aku di kalangan umat-umat yang lain. Nabi Muhammad angkat kepala tu, Nabi tengok mana umat Nabi, mana umat yang bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tengok yang ni umat Nabi, ini umat aku, yang ni umat Nabi Adam, ni umat Nabi Yusuf, ni sekalian tapi ni kenal umat aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzuru an yami, aku tengok belah kanan aku, fa'arifu ummati min bainal umam, aku pun kenal dekat belah kanan aku nampak ni umat aku, yang ni umat lain daripada umat aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzuru an shimali, aku tengok belah kiri pula. Bila aku tengok belah kiri, fa'arifu ummati bainal umam, aku pun kenal mana umat aku, mana umat yang lain daripada umat aku. Ni cerita akhirat nanti. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, kemudian Nabi cerita kepada para sahabat, ada seorang sahabat ni tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa ta'rifu ummatik, bagaimana kamu mengenal umat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ialah ramai-ramai manusia serupa, ada hidung, ada telinga, serupa rambut serupa kita tu kan. Tapi macam mana kamu Muhammad boleh kenal umat kamu? Ni tanya sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurrun muhajjalun min atharith tuhur, aku kenal daripada cahaya-cahaya yang terpancar daripada kesan-kesan mereka bertaharah. Bila mereka berwuduk, mereka basuh muka tu jadi cahaya. Nabi kenal ni umat aku. Umat dulu dia tak ada wuduk. Umat Nabi Muhammad ni ada wuduk kan.
Mana? Umat dulu dia tak ada wuduk-wuduk ambil air semayang ni, tak ada basuh tangan, basuh kepala kaki ni, tak ada ni. Yang kita sebut ada wuduk ni syariat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata, aku kenal ni umat aku ni. Macam mana sahabat kau kenal boleh? Ghurrun al-muhajjalun. Aku kenal melalui ghurrah muhajjalin. Ghurratul muhajjalin ni kesan-kesan wuduk. Bila kita wuduk ni, kita basuh ni semua jadi cahaya. Yang tu mana? Ni umat aku, ni umat aku. Nampak? Sebab tu kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentingnya sembahyang. Kerana bila orang tu sembahyang, maka dia akan berwuduk. Berwuduk tu cara Nabi nak kenal dia. Nampak? Kalau orang tak sembahyang, mampus ya. Dalam keadaan orang dah sembahyang, orang dah sembahyang tu dia ada kesan air sembahyang. Dia dah ada kesan air sembahyang tu pula, kadang-kadang ada yang tak masuk syurga tu, tak tahan tu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita dekat kita, dan Nabi Muhammad gambarkan, Nabi tengok ni umat aku dah ni ada kesan air sembahyang, ajak masuk ke dalam syurga. Ada roblok tengah jalan, tak tahan tu. Dia ada JPJ masa tu. JPJ tu Jibril lah. JPJ tu masa tu kan, sekatan jalan raya, masuk. Ada tak boleh masuk. Yang tak boleh masuk tu masalah tu. Yang tak boleh masuk tu dia nak buat soalan. Nabi Muhammad tengok ada yang tak boleh masuk. Nabi pergi tanya kat Jibril, kenapa pula pergi sekat dia orang ni, kan ada kesan air semayang, kan dia orang ni semayang. Nabi dah tanya satu soalan daripada Jibril. Jibril kata memang semayang, haprak pun boleh tahan juga. Memanglah semayang, lawan pun juga, lawan Islam tu kan. Ada orang macam tu, semayang berasak-rasak semayang. Kita terkejut tengok cara kesemayang tu lah. Habis semayang, lawan Islam pun boleh tahan juga. Ada kan? Wallahiyadzubillah lah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak gambarkan dah semayang tu pun ada yang tak boleh masuk syurga. Cuba bayangkan kalau tak semayang langsung, cerah masa depan. Ni cerita akhirat nanti. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran ni, nak cerita ahli syurga ni, kata Allah Subhanahu wa taala, nuruhum, cahaya mereka. Kita ni jadi bercahaya macam lampu kita ni. Yas'a baina aidihim, ni keluar daripada negeri kita ni, keluar. Wa bi aimanihim, dan diberikan kitab di tangan kanan mereka. Ingat akhirat nanti kitab akan sampai dekat kita. Kok mana pun, kalau baik tangan kanan, kalau haprak tangan kiri. Sorok tangan macam bola poket. Contohlah masa tu tak ada poket-poket zaman tu Syekh. Lanyang bulat masa tu kan. Contohlah kalau ada poket sungguh, pergi kat tanah dah, dia pergi tangan kiri juga sebab haprak. Wal'aidzubillah kan. Nak bagi tahu kalau kita ni orang yang bersama dengan Nabi, selawat kuat, amalan kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang macam ni, wa bi aimanihim, Allah Taala akan bagi kitab di tangan kanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu pula orang yang dalam syurga tu pula ni, orang dalam syurga ni dia berdoa. Apa doa dia? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah Tuhan kami, dah bagi cahaya tu, bagi dah up sikit cahaya tu biar sempurna pula. Kadang-kadang dah dapat cahaya tapi cahaya tu malap sikit. Kita tengok lampu kan, lampu volt tak pun nak kuat, malap je tengok. Nak bagi cahaya kuat, ya Allah atmim lana nurana, cahaya tu biar sempurna. Minta sempurna cahaya tu kan, minta dalam doa. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami. Dalam syurga Syekh, minta ampun dosa lagi tau. Dalam masuk syurga, ahli syurga tu dia boleh minta dengan Allah, tolong ampun dosa kami. Dalam dunia lagi-lagi lah minta ampun kan. Dalam syurga tu dah confirm syurga. Kalau tak minta ampun dah syurga dah kan. Tapi dalam keadaan dah masuk syurga tu, minta lagi, Allah ya Allah ampun dosa, ampun dosa. Kalau dalam syurga pun kita minta supaya diampunkan dosa sebelum masuk syurga ni, masa duduk kat dunia ni, lagi-lagilah kena minta ampun. Kita ni kadang boleh tahan juga minta ampun dengan Allah, tapi baca je tak faham maksud. Itu pun satu problem juga. Pernah tak kita fikir lepas kita semayang, kita baca astaghfirullahalazim tu makna apa? Assalamualaikum, astaghfirullahalazim, bubuh lagu sedap sakan. Ada kan Pak Imam baca sedap, ada. Pak Imam kena baca sedap, kita pun layan. Ada satu masjid dekat alik-alik Rawang, atas pada Rawang, Bukit Beruntung. Anda pergi sana, Pak Imam lagi habis semayang zikir munajat, la ilaha illallah, layan belakang kan. Tidak orang lain lah, anak pun layan. Pergi kata, ini Pak Imam special, tempat lain tak ada, aku tak pernah jumpa. Dekat situ ada dia zikir munajat sakan, orang pun layan. Layan kepala lah. Sebab berlagu kan, siapa tak syok dengar berlagu. Tapi habis baca pergi tanya,
Apa benda baca? Entah, Pak Imam baca, kita pun follow sama. Kan? Habis sembahyang, astagfirullahalazim. Bagus bacaan, tapi pernah tak kita fikir astagfirullah tu maknanya apa? Astagfirullah maksudnya, ya Allah Tuanku, aku minta ampun dengan Engkau ya Allah. Masuk dia tu kan. Dia baca astagfirullahalazim, tak tahu apa ekor tu baca. Kan? Lepas tu baca tak ada zuk, tahu tak? Kalau orang belajar ilmu tasawuf ni, tambah sikit ni. Ni tak ada dalam kitab tafsir ni. Ini nak tambah sikit. Kalau orang belajar ilmu tasawuf, kita akan belajar dua jenis ilmu. Satu dia panggil ilmu husuli, satu lagi dia panggil ilmu huduri. Ana ada kuliah kat Syalam kita ana cerita dah. Husuli, huduri. Kalau orang belajar tasawuf tinggi-tinggi dia akan jumpa. Belajar tasawuf sikit tak jumpa. Ni kena baca kitab tasawuf Imam Ghazali tahap tinggi-tinggi lah. Baca Hallaj, baca Abu Yazid Al-Bustami, jumpa teori ni. Kalau baca kitab-kitab Minhajul Abidin ni memang tak jumpa. Dalam tasawuf ada dalam hidup kita ni, kadang kita buat dia ada husuli, dia ada huduri. Husuli ni macam kita baca buku, kita baca novel. Baca novel cinta sebab nak faham cinta tu apa. Itu belajar bercinta. Ada satu lagi, dia bukan belajar bercinta, dia terus bercinta. Dia cari girlfriend, ada awet. Lain. Dia lain Dia lain, dia tak sama. Orang ni dia baca Quran, ada orang baca Quran secara husuli. Macam mana baca husuli? Dia baca kena fikir. Lembab betul Muhammad ni. Dia kena fikir macam gitulah. Tapi ada orang baca ni huduri. Dia baca tu, dia sebati hidup dia dalam apa yang dia baca. Dia panggil huduri. Dia menghadirkan diri dia dengan apa yang dia baca. Pesan? Yang tu dia panggil huduri. Orang tasawuf dia sampai huduri, dia takkan sampai husuli je. Bukan husuli, huduri. Maksud dia baca Quran dia bergetar. Tu orang tasawuf. Pesan? Orang tasawuf bila sebut astagfirullahalazim dia jam, termenung sekejap. Tu orang tasawuf. Kita baca astagfirullahalazim baca 1000 kali tak rasa apa-apa sebab baca dengan husuli, bukan baca dengan huduri. Kalau orang belajar tasawuf dia akan jumpa ilmu ni. Kalau aku cerita lagi tinggi lagi tak faham. Kan? Dia ada tu ilmu tu kan. Lepas tu kita baca tak rasa apa, astagfirullahalazim. Dah lah bahasa Arab, kita pula Melayu makan budu, makan belacan, makan petai, lagi tak rasa apa. Kan? Cerita dia. Anak sebut petai ni, teringat orang duk cerita pasal Pak Ungku Aziz. Ungku Aziz ni orang pandai tau. Kat Malaysia ni ada seorang orang pandai, namanya Pak Ungku Aziz. Memang cerdik sungguh. Orang buat satu seminar, minta dia pergi buat ucap tamu. Ucap tamu dalam bidang kedoktoran. Dia bukan orang kedoktoran, dia bidang lain. Disebabkan dijemput untuk menyampaikan ucapan tentang disebabkan majlis itu kedoktoran, dia pergi baca buku seminggu. Bomba baca buku pasal kedoktoran, dia pergi syarah pasal kedoktoran sampai doktor pun pening. Hebat betul. Padahal dia bukan mengaji bab kedoktoran. Orang seorang nama Pak Ungku Aziz. Hebatlah orang kan, orang cerdik lah. Orang cerita, anak tak tahu Wallahualam, orang cerita dekat anak, orang kata Pak Ungku ni suka makan petai. Orang kata dia suka makan petai. Jadi orang pergi tanya soalan, kata macam mana boleh jadi pandai? Dia kata sebab dia makan petai. Kita pun termenung sebab hari-hari makan petai. Bodoh juga kita ni. Kan? Jadi mungkin ada kelebihan ni lah. Wallahualam. Adalah seorang orang pandai kat Malaysia yang kita kena banggalah. Pak Ungku Aziz. Apa cerita Pak Ungku pasal sini balik. Okey tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata doa orang dalam syurga tu berdoa ampun dosa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa pada semua perkara. Semua perkara. Dia nak ampun dosa kita atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kekuasaan kita. Nampak? Kata Allah. Tak. Habis ayat yang ke-8, kita masuk ayat ke-9 pula. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Berjihadlah kamu terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, dan bertindak tegaslah kamu kepada mereka. Allah Ta'ala cerita tentang taubat, dia cerita kelebihan masuk syurga, dia syok cerita syurga best, ampun dosa, orang dalam syurga minta ampun dengan Allah. Tak pasal-pasal ajak perang. Kok mana pula ayat ni? Tak pasal-pasal cerita buat perang. Kenapa agak-agak? Kenapa agak-agak? Allah Ta'ala nak bagi tahu, nak masuk syurga ni bukan cerita senang. Tu poinnya. Nak masuk syurga ni bukan cerita senang. Sampai satu tahap kena berjihad.
Kita ingat kita dah syak baring-baring, masuk syurga dah kita. Oi, silap banyak lah bro. Kan? Cerita syurga ni cerita berat. Nak masuk syurga ni bukan cerita senang. Bukan kita rasa duduk relax-relax datang masjid, dah syurga lah ni, 5 waktu dah jaga. Dah relax dulu. Ada banyak benda lagi kita kena buat untuk melayakkan kita masuk syurga. Sebab itu Allah Ta'ala dia cerita kelebihan syurga, macam mana keadaan dalam syurga, macam mana orang minta ampun, macam mana orang bertaubat. Bumba-bumba cerita tak pasal-pasal jihad. Alamak, spoil. Dengar sekali. Apa kaitan? Dia nak bagi tahu jihad tu sendiri bukan benda senang. Dan masuk syurga tu juga bukan benda senang. Nak masuk syurga ni adalah satu benda yang berat. Makanya macam mana kita nak masuk syurga? Kena berjihad. Tapi jangan duk faham jihad ni kena angkat senapang je. Yang tu pun silap faham juga. Kan? Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah. Tengok, dia kata wahai nabi, dia tak panggil ya Muhammad. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita ni bercakap kadang-kadang cara kita menghormati orang, kita bukan panggil nama dia, kita panggil gelaran dia. Betul tak gagak? Kita hormat mak kita, kita panggil mak kita dengan nama mak kita ke kita panggil mak kat dia? Balik ubah mak, panggil lah mak, nama tu apa masalah? Kalau fikir balik lah kan. Balik pergi tanya, contohlah macam anak, mak anak nama Salmah, balik-balik Salmah, biar ada punya anak, kau panggil nama. Panggil nama tu kadang-kadang ada ketika tak jadi beradab. Beradab itu, menghormati itu, dia kena panggil gelaran. Kita jumpa kita orang muda pergi jumpa orang tua, pergi panggil nama Pak Haji, tu nama dia. Wow, silap banyak lah bro. Tak boleh macam tu. Dia tak beradab. Kaedah Islam dah ajar, kalau kita jumpa orang tua, panggil dengan panggilan yang menghormat. Pak Cik ke, Pak Haji ke, rembat je lah. Yang penting dia dengar, dia rasa syok. Kan? Tahu, panggil lah Pak Haji. Anak panggil Pak Haji semua, orang tua panggil Pak Haji. Kadang-kadang sampai Pak Haji tu marah. Apa? Dia kata, aku tak pergi Mekah lagi. Ni marah tak pergi Mekah lagi. Dia kat Seri Damansara tu ada seorang pergi Mekah dah, alhamdulillah, Pak Haji ni. Anda tak tahu dia ni pergi ke Mekah dah lagi, dok panggil haji. Panggil haji. Last kali dah banyak kali dia panggil haji. Dia bagi tahu, ustaz dia panggil haji ni, minta maaf sebutlah, tak pergi ke Mekah lagi ni. Dia jadi susah hati kita panggil haji dekat dia. Anak kata tak apa, hari ni kita panggil, esok pergi Mekah sungguh. Pergi Mekah sungguh. Kan? Sebab kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada jumpa satu kaedah ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Dia panggil al-i'tibar ma yakun. Kita menyebut satu perkataan bermaksudkan benda yang bakal berlaku. Maksudnya ungkapan kita dia ada maksud doa. Betul tak? Kita panggil orang ni biar ada elemen berdoa. Panggil Tuan Haji. Dia tak pergi ke Mekah lagi. Kita dah panggil haji hari-hari tu. Mana tahu Allah Ta'ala kurniakan haji pada dia. Betul tak? Macam tu. Eloklah jumpa orang tua-tua tanya, Pak Haji pergi Mekah lagi? Tak apa tu. Saya nak panggil haji. Kenapa? Tak ada. Doa. Hari-hari sebut. Masuk sungguh. Pergi Mekah sungguh. Mana tahu kan? Betul Syekh. Kaedah dia lah, kaedah. Jadi Islam ajar cantik dah. Allah Ta'ala sebelum Quran ni panggil Nabi ya ayuhan Nabi, dia tak panggil ya Muhammad. Kenapa? Ada ilmu menghormati. Begitu. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Allah Ta'ala panggil dengan gelaran Nabi. Dia tak panggil ya Muhammad, dia tak panggil nama. Sebab memberi penghormatan. Kita pun serupa lah. Kadang-kadang orang tu dia ada datuk kat depan, panggil datuk. Jangan panggil datuk kat depan. Kita tahu orang tu ada datuk, kita buka list ada datuk, panggil datuk. Takkan kot ustaz. Tak ada, kena panggil datuk, penghormatan. Macam mana kawan tu dah datuk? Kita tak boleh lah suruh orang panggil kita datuk, sebab datuk tak ada. Kan? Nak bagi datuk macam mana? Sultan pun kau pergi lawan. Mampu nak dapat kan? Cerita je lah. Tapi nak bagi tahu, kalau orang tu ada datuk, kena panggil datuk. Kenapa panggil datuk kat depan nama tu? Penghormatan. Islam ajar pada kita, bila kita berjumpa dengan orang ada gelaran tertentu, kena panggil gelaran itu. Jangan nafikan gelaran itu. Nampak? Ni Allah Ta'ala bagi tahu, kalau Allah Ta'ala nak panggil Nabi Muhammad, dia panggil ya Muhammad. Cantik, clear dah Muhammad. Tapi Allah Ta'ala yang maha mulia tu, yang Allah Ta'ala maha mulia tu pun nak panggil Nabi Muhammad, dia panggil dengan panggilan yang mulia juga. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Cantik Allah Ta'ala ajar. Dan kenapa dia panggil An-Nabi? Dia An-Nabi. Nabi ni makna asal daripada kalimah An-Naba.
Dalam Quran kita akan jumpa satu surah namanya surah An-Naba. An-Naba ni maknanya berita. Berita. Kalau kita pergi kat negara Arab, kita akan tengok dalam TV Arab tu, time berita dia kata Al-Amba. Al-Amba tu berita lah. Al-Amba, An-Naba. An-Nabi maksudnya orang yang dapat berita. Berita yang Nabi SAW dapat ni bukan macam berita yang kita dapat. Berita yang kita dapat, tengok dalam surat khabar, tengok berita yang kita dapat dari surat khabar tu, benda yang telah lepas, benda yang sedang berlaku, mungkinlah kita dapat tahu. Benda akan datang kita tak tahu. Tapi berita yang Nabi SAW dapat, yang sekarang, yang telah lepas, yang akan datang, diketahui oleh Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi lain. Disebabkan dia tahu benda yang kita tak tahu, berita yang dapat tu melebihi berita yang kita dapat, maka Nabi itu dipanggil sebagai An-Nabi. Sebab tu dipanggil An-Nabi. An-Nabi itu maksud orang yang ada berita. Berita tu siapa bagi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak An-Nabi. Berita yang kita dapat ni, yang ada kat keliling kelalang kita ni, Nabi dapat berita yang kita tak nampak tu pun Nabi dapat. Ghaib-ghaib tu diketahui oleh Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi lain. Sebab tu Nabi tu dipanggil sebagai An-Nabi. Nabi Muhammad tu sendiri dapat berita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yaqub tu dapat berita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi-Nabi yang lain. Sebab itu dipanggil An-Nabi. Nampak gelaran. Kataupun dalam bahasa sekarang dipanggil wartawan. Kan? Nabi ni kalau jemaah lebih kurang macam kita ni, wartawan. Dia dapat wartawan daripada Allah. Wartawan buat kita tak dapat pun, reka-reka berita je. Nak bagi sedap, goreng. Yang cerita tak betul, cerita yang lain, dia pergi goreng jadi benda lain. Banyak Syekh. Kan? Berita sekarang kat Malaysia kan begitu. Lain cerita, lain pula keluar. Biasalah tu. Kan? Zaman sekarang wartawan nak tulis, dia tulis. Ada yang baik, alhamdulillah. Kalau penyamun, kita pun saja itu. Banyak Syekh, banyak kes begitu. Okey. Jadi wahai Nabi, apa kata Allah? Jahidil kuffar wal munafiqin. Berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Yang pertama Allah Ta'ala sebut jihad. Kita ni bila faham jihad ni, angkat senapang, silap faham. Jihad ni asal makna Melayu ni adalah bersungguh-sungguh. Bazlul was'i. Tu makna jihad. Bazlul was'i maksudnya habiskan segala usaha. Jihad lah. Sungguh-sungguh buat satu benda tu panggil jihad. Kalau orang tu pergi kedai mamak, dia pergi makan 8 pinggan, itu bagi jihad makan. Dia boleh lapar memang mujahidin mamak ni. Dia panggil mujahidin, tapi bukan mujahidin fi sabilillah, mujahidin fi sabilit ta'am. Mujahidin jalan makan. Sabda mau kan? Kalau dia minum air tu, kita tengok kau ni biar betul sampai jak besar boleh rembat satu nafas. Mujahidin minum. Kan? Jihad ni maknanya bersungguh-sungguh. Itu makna jihad. Dan jihad ni kenapa Allah Ta'ala wajibkan kepada kita? Jihad ni tujuan diwajibkan untuk li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk memastikan kalimat Allah yang paling tinggi. Nak memastikan orang semua respect dengan Allah. Itu panggil sebagai jihad. Jadi bila kita sebut nak capai meninggikan kalimat Allah, nak bagi orang respect dengan Allah, bukan semestinya berperang. Kadang-kala kita menulis pun jihad fisabilillah. Kadang-kala kita mengajar pun jihad fisabilillah. Kadang-kala kita bersyarah pun jihad fisabilillah. Sebab tujuan di sebaliknya apa dia? Nak memastikan kalimah Allah yang paling tinggi. Ada orang dia angkat senapang, ada orang angkat senjata perang, tapi Nabi kata dia bukan berjihad fisabilillah. Ada. Anda pernah cerita sebelum ni kan, seorang lelaki nama Quzman. Seorang lelaki pada zaman Nabi nama Quzman. Quzman ni dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam bukan ikhlas dia nak pada Islam. Dia masuk Islam sebab dia tengok macam mana orang-orang Arab boleh jadi hebat fatwa Islam. Sebelum tu Islam, orang Arab ni orang tak respect. Bila datang Nabi Muhammad bawa Islam, orang respect dengan Arab sebab Islam. Jadi Quzman ni pula dia rasa wah ini hebat ni, dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam bukan kerana Islam sangat, dia masuk Islam sebab semangat perkauman Arab dia tadi. Masuk Islam, terlibat satu peperangan. Perang, habis perang, tengok mayat dia. Nabi Muhammad kata orang ni syahid. Sampai depan dia, Nabi kata dah ni neraka Muhammad ni. Terkejut orang, kok orang dia pula Nabi kata Muhammad ni neraka. Padahal dia berjihad. Kalau baca dalam hadis tu dipamerkan dia telah bunuh seramai 8 orang.
Dalam perang tu dah bunuh 8 orang dah. Oh, kalau kira besarlah pahala dia. Nabi kata tak neraka Muhammad ni. Kenapa? Nabi Muhammad sebut orang berperang kadang-kadang nak tunjuk dia samsing sangat. Dia perang tu sebab nak tunjuk dia orang gedebe. Tahu gedebe? Orang Kelantan panggil gedebe. Gedebe ni aku tak reti nak terjemah. Gedebe ni dia samsing lah, samsing Ada orang macam tu. Kalau aku tak pergi perang ni orang kata apa kat aku? Baik aku pergi perang. Baik aku tak gedebe sikit. Contoh, ada orang berperang kadang-kadang sebab semata-mata nak jaga negara. Ada macam-macam sebab orang perang. Last kali Nabi kata man qatala li'la kalimatillahi al ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berperang untuk memastikan kalimah Allah yang paling tinggi, yang tu fi sabilillah. Nampak? Itu katakan jihad. Nampak? Maknanya bukan semestinya angkat senjata. Senjata tu salah satu mekanisme. Tapi kalau kita menulis itu untuk meninggikan kalimah Allah fi sabilillah. Kita buat apa tidak? Bersyarah, berceramah sebagai contoh. Apa tu ceramah? Li'la kalimatillahi al ulya fi sabilillah. Dikira sebagai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya perang tu sendiri tu susah sikitlah kita nak buat sebab cerita mati. Itu masalah dia. Kan? Bila kita sebut perang, dia akan pergi dua. Satu syahid, satu lagi kemenangan. Menang alhamdulillah, dapat kerajaan ke apa tu pulanglah. Harta ghanimah itu kemenangan. Tapi ada satu lagi cerita dia syahid, mati syahid. Ini betul-betul kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada cerita seorang Ustaz Lutfi Arifin. Ustaz Lutfi Arifin mati syahid kan dekat Syria. Kawan anak tu sama-sama belajar Pakistan ni. Ustaz ni semua dia kawan. Orang jihad fisabilillah, perang mati syahid. Oh, kawan dia rupa dia sendiri tu pun radikal dah. Anak lah orang kata aku macam masuk penjara baru ni, masuk lokap. Alhamdulillah, syukur dengan Allah masuk lokap. Orang tu tanya, ada orang pergi kat satu kedai kopi dekat Sungai Buloh. Anak masuk satu kedai kopi minum teh, lepas tu baca buku. Tengah baca buku datang seorang anak muda. Dia nampak kereta anak parking kat luar, dia pun nampak, dia berhenti, dia pun masuk dalam kedai mamak. Ustaz kata, anak pun tengok mata dah merah. Ni apa hal pula mamat ni tengok aku mata merah macam ni? Ustaz okey ya? Kata okey, alhamdulillah, tak ada masalah apa. Dia anak sedih tengok ustaz dalam TV dengan bergari lah apalah. Anak kata anak bersyukur sangat sebab orang lain tak pernah pakai, anak boleh pakai. Alhamdulillah. Bukan senang nak pakai gari tu kan. Saya nak pergi letak tangan, polis mana nak bagi. Jadi orang bubuh pula 12 tangan. Oh, itu kan. Anak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala sebab ada pengalaman baru dapat. Alhamdulillah. Ada ceritalah pengalaman sikit dalam Facebook. Dah sampai siri ke-10 tulis dalam Facebook. Kalau rajin tengok Facebook anak tahu cerita kan. Cerita menarik. Anak paling terkesan seorang budak bertaubat dalam penjara Jumpun. Itu terkesanlah hidup anak. Masuk dalam, tiba-tiba ada seorang mamat tengok pojok muka anak. Dia pergi dekat kat anak. Dia kata, Ustaz Wanji ke ni? Alamak, dia orang kenal aku dalam ni rupanya. Anak kata dalam lokak ni pada kenal aku. Anak kata kenal kau mana? Allah, Ustaz dah pergi ceramah dekat Bandar Baru Sungai Buloh tu. Anak saya ni duduk dekat Pajaras tu je. Patutlah kenal. Dekat tu. Tanya ni masuk dalam lokak ni kenapa? Air ketum. Patut lo dalam. Minum air ketum masuk dalam. Dia kata padan lah dalam, memang padan duduk dalam. Sebab minum air ketum tak ada kerja kan. Seorang Bangla tengok je, pergi dekat. Kata muka abang ada cahaya kata dia. Anak nak ketawa bila kata muka anak ada cahaya. Anak kata berat sangat bubur tu. Dah tak betul nampak cahaya. Muka bukan muka penjenayah, muka orang baik. Anak kata memang aku tak bersalah. Akta hasutan yang ada itu yang aku duduk dalam. Tu punca dia kan. Sekarang ni khutbah Jumaat pun kena akta hasutan. Berlaku kat Penang tu kan. Khutbah Jumaat silap-silap, masuk dalam. Ada juga. Jadi tak apa, satu part ada pula seorang budak muda pergi duduk sembang. Dia kata, anak tanyalah salah apa sampai duduk dalam ni. Dia lama dah 2 tahun duduk dalam. Salah apa tanya. Dia kata bunuh orang. Bila sebut bunuh orang ni, anak Allah mak terkejut kita terkesok tengok Muhammad ni. Budak umur baru 22 tahun. Umur 22 tahun dah duduk dalam penjara 2 tahun. Maksudnya umur 20 tahun tu bunuh orang. Anak kata, muda bunuh orang dah. Bunuh orang.
Anak kata macam mana boleh bunuh orang? Dia kata 3 orang kawan bergaduh dengan seorang Cina, pergi cepuk mati kawan tu. Umpang taruk mati. Mati lari pergi duduk kat Bangi. Dekat Bangi tu boleh pergi tangkap, duduk kat dalam 2 tahun. Duk cerita pengalaman dia dalam penjara bombam-bombam. Lepas tu walau bagaimanapun bang, alhamdulillah, syukur dengan Allah sebab masuk penjara. Dia pula bersyukur masuk penjara. Kita pun pening kok mana pula mamak ni. Sebab orang yang masuk penjara bersyukur ni Nabi Yusuf je. Quran sebut Nabi Yusuf kan bersyukur, as-sijnu ahabbu ilai, aku seronok masuk dalam as-sijnu, dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam ada seorang bersyukur. Kenapa? Dia pun cerita dulu tak pernah kenal semayang, dalam penjara kenal semayang. Dulu tak reti baca Quran, dalam penjara boleh baca Quran. Ni sekarang ni semayang tak tinggal, bukan sekadar semayang tak tinggal, kalau tengok ada kawan tak semayang boleh lagi marah pula. Ni hati tak tenang kalau tengok ada orang Islam tak semayang dalam penjara. Ana ni terkesan. Jam sekejap dengar, ya Allah, Allah Ta'ala bagi hidayah ke engkau dalam penjara. Kita tengok penjara tu dengan besi je, bomba, ini orang jahat. Tak, dalam jahat tu ada hikmah di sebalik dia. Anda bersyukur dengan Allah sebab anda jumpa orang pelik dalam tu kan. Tu tak cerita lagi, ada banyak lagi cerita-cerita pelik. Walaupun tak lama. Pukul 2 pagi kena ambil, pukul 4 dah start masuk dalam lokap, keluar pukul 5 petang. Tak lama, sekejap je duduk dalam tu. Tapi banyak pengalaman baru yang anda dapat, yang terkesan dalam hidup anda. Alhamdulillah. Ada orang kadang-kadang telefon, "Ustaz, macam mana?" Menangis-nangis. Ada seorang makcik duduk kat Sungai Buloh telefon. Anak kata makcik tak payah nangis. Anak duk ketawa, seronok pula dia pergi menangis, tak masuk line. Kan? Ada. Tak ada apa cerita tak ada apa. Cerita tak ada apa. Ceritalah pengalaman dan ramai orang tanya, "Apa cerita Ustaz?" Atas hasutan. Konon ceritanya kritik sultan, memang nak kritik pun. Nak kata kritik mana boleh bazir dua ayat tu pasal. Bazir ni adik-beradik setan. Allah Ta'ala sebut innal mubazzirin kanu ikhwana syaitan. Tu ayat Quran tu kan. Adik-beradik setan dah membazir, tak kira kau setan ke kau siapa, kau setan lah. Kan? Tu akta hasutan masuk dalam. Tapi alhamdulillah, bersyukur dengan Allah ada dapat benda baru dalam hidup. Alhamdulillah cerita dia. Dah sikit-sikit sudah cerita tu. Lain kain, cerita lain pula. Kan? Okey, jadi Allah Ta'ala sebut jihad. Bila sebut jihad ni, ada seorang kawan anak, Ustaz Lutfi Arifin. Kawan dia belajar Pakistan, anak pun belajar Pakistan. Dia pengkat abang, anak pengkat adik sikit lah. Kawan-kawan kita pergi berjihad dekat Syria kan. Ada orang confuse ni mati syahid ke tidak ni. Dia gak orang tanya soalan tu. Kenapa? Sebab dia perang tu sama-sama Islam. Pergi buah ayat tu. Dia kata tidak dikira sebagai syahid. Sebab apa tidak dikira sebagai syahid? Sebab dia perang kat Syria, dia bukan serang orang kafir, serang sama-sama Islam. Kita kena ingat ayat kita baca Allah Ta'ala kata apa? Jahidil kuffar wal munafiqin. Satu lagi Allah Ta'ala tambah ayat. Betul tak? Allah Ta'ala kata bukan sekadar berjihad terhadap orang kafir, ada satu lagi, munafik. Betul? Munafik orang kafir ke? Tak. Orang munafik orang Islam lah. Tapi orang Islam yang zalim. Betul tak? Orang Islam yang tindas orang. Orang Islam banyak lah yang kalau kita bahas panjang kan. Jadi bila kita sebut jahidil kuffar wal munafiqin, maksudnya kalau pergi berjihad, pergi lawan orang Islam yang zalim, kita pula dibunuh, kita dikira sebagai syahid juga. Betul? Allah Ta'ala bagi tahu. Bukan nak bagi tahu, Quran bagi tahu. Nak marah Quran. Nak marahkan apa? Anda bagi tahu ni Quran bagi tahu Adalah cerita kawan. Kita doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi syahid dekat dia. Kita doa. Dan bukan dia lah, kita sendiri pun. Kadang-kadang tengok orang mati syahid, kita pun terfikir cemburu pun ada juga. Tapi penakut ada kat aku, dia pula berani. Tu pula masalah dia. Kita ni ada penakut, ni masalah kita. Kenapa jadi takut? Tak takut macam mana? Reta berlambak. Kalau mati, siapa nak rembak reta tu? Fikir yang tu pula. Fikir isteri lawa-lawa, anak pula ramai, banyak fikir. Last sekali yang berani jadi tak berani. Ada seorang dia hilangkan semua. Pergi mampu semua tu. Yang penting fisabilillah, dia pergi mati syahid. Allah Ta'ala bagi hadiah kepada dia. Syahid ni betul-betul kurniaan Allah. Percayalah nak cakap. Syahid ni betul-betul kurniaan Allah. Anak belajar Pakistan. Pakistan zaman anak ni, zaman orang Arab pergi berjihad di Afghanistan, tak boleh nak balik, pergi duduk Pakistan. Cerita lah ni pengalaman anak masa belajar Pakistan. Ada seorang kawan Abul Hakim nama dia. Dia memperkenalkan diri sebagai Abul Hakim. Dia berjihad zaman Soviet dulu. Soviet pergi masuk Afghanistan, Rusia masuk Afghanistan, berperang. Duk perang. Dia ni orang Arab, duduk ke Algeria, Aljazair. Duduk Aljazair, pergi ke Afghanistan, nak mati syahid, ambil pasport koyak. Sebab nak mati syahid, tak nak balik lah. Pasal dia, kawan ni, Abul Hakim ni.
Dia koyak pasport. Koyak pasport pergi Afghanistan, koyak pasport tak nak balik, tak mati syahid juga. Salah. Tak mati nak balik tak boleh, pasport dah tak ada, duduk kat Pakistan. Mengajar ada satu universiti di Pakistan, anda jumpa kat universiti. Ni Abdul Hakim. Anda panggil Syekh Abdul Hakim lah sebab dia orang alim kan. Tanya dia macam mana syahid? Oh, dia kata syahid hadiah daripada Allah. Dia kata asyahid huwa al-hibatu minallah. Hadiah daripada Allah. Dia bubuh sebiji kan. Sebab dia kata dia sendiri masa tengah berperang dalam zaman Soviet tu, perang-perang ni, duk tengah perang tu kawan ni habis kena tembak mati, syahid. Dia ni kata, "Ish, kenapa kawan aku kena, aku tak kena-kena?" Berdiri nak bagi kena, tak kena juga. Dah berdiri tu tak kena peluru tu. Duk main takut turun balik. Jadi takut balik. Cerita kawan dia kata al-hibatu minallah. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Syahid Syekh. Sebab tu kadang-kadang adalah satu hati bubuh dalam hati sikit. Berasa nak mati syahid, okey dah. Nak mati syahid sungguh tu dah lah kot duduk kat masjid relax, okey tidur atas katil syahid apa macam tu. Tapi hati kecil ada rasa nak mati syahid, okeylah. Kadang-kadang minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta. Dan sebab syahid tu sendiri dia banyak jenis syahid ni. Kalau kita baca dalam hadis, ulama-ulama bahas, syahid ni diletak 3 jenis syahid. Yang pertama dia panggil asy-syahid fi dunia wal akhirah. Syahid dunia akhirat. Maksud dia perang fisabilillah. Bila perang fisabilillah dia mati, mayat dia tidak dimandikan sebab dikira sebagai syahid di dunia. Dari sisi Allah Ta'ala dikira sebagai syahid, makanya Allah Ta'ala bagi kelebihan-kelebihan syahid pada dia. Dia panggil syahid dunia akhirat. Ada pula satu lagi dia panggil syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Macam kes Quzman yang kita sebut tadi. Dia perang fisabilillah, nampak macam perang fisabilillah tapi hati dia bukan kerana Allah. Maka mayat dia diurus seperti syahid di dunia, tidak dimandikan, tidak dikapankan. Di sisi Allah Ta'ala tidak dikira sebagai syahid sebab tidak ikhlas. Yang ketiga, mungkin kita ada harapan. Apa dia? Al-syahid fil akhirah, syahid di akhirat. Mayat dia dimandikan, dikapankan mati basa, di sisi Allah dikira sebagai syahid. Macam mana? Orang belajar. Kita ni datang masjid hari-hari duduk dengar kuliah, niat nak hilangkan kejahilan. Tiba-tiba duduk tengah belajar-belajar, mari masjid nak dengar kuliah, aksiden tengah jalan, mati, syahid. Mayat dimandikan, dikapankan, tapi dikira syahid di akhirat. Janji daripada Allah. Al-mabtunu syahidun. Mati sakit perut. Pergi masuk satu kedai mamak, pergi makan kari 15 hari lepas. Kari 15 hari memang sedap lah. Tapi 15 hari apa bulan Nyamban. Dok bulan Nyamban mati sakit perut, syahid. Nabi sebut al-mabtunu syahidun, mati sakit perut. Al-mat'unu syahidun, mati sakit ta'un, syahid. Mati sakit wabak, syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Nabi kata dalam hadis, barang siapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang dibunuh sebab mempertahankan maruah dirinya, syahid. Tapi syahid apa? Dia panggil syahid akhirat. Mayat dimandikan, dikapankan, di sisi Allah Ta'ala dikira sebagai syahid. Adalah harapan letak dalam hati nak mati syahid. Sebab bila mati syahid kelebihan cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup besar. Doalah dengan Allah. Sama Allah Ta'ala bagi betul ataupun Allah Ta'ala bagi secara tak langsung. Yang penting nak mati baik. Itu yang paling penting. Minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita dah berusaha tapi tak mati syahid. Mati perang tu tak. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui betapa telusnya hati kita nak mati syahid. Ada Khalid Al-Walid radhiyallahu an, dia bukan mati syahid. Padahal sebut perang mana tak terlibat. Semua perang dia terlibat. Pantang punya perang memang dia pergi, mesti duduk depannya. Tapi duduk depan tak mati-mati dia ni. Tiba-tiba mati atas katil. Allah Ta'ala Maha mengetahui kehebatan Khalid bin Al-Walid. Serupalah Nabi Muhammad pun terlibat perang tapi tak mati dalam peperangan. Mati atas katil juga, atas ribu isteri lagi kan Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui betapa telusnya hati Nabi SAW. Kita pun serupa, ketulusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita haraplah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah begitu. Emosi sikit tajuk tu. Okey, sini balik. Kan? Jahilil kuffar wal munafiqin. Berjihadlah terhadap orang kafir dan orang munafik. Dia bukan semata-mata kafir tu kita pergi bunuh, jangan faham macam tu. Munafik kita kena bunuh, kena faham. Yang dikatakan jihad, yang dikatakan bunuh ni apabila dia menyerang kita, baru kita serang, bunuh. Sebab Allah Ta'ala sebut waqatiluhum waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Quran bagi tahu
Perangilah mereka apabila mereka memerangi kamu. Nampak? Maksudnya bukan tengok kafir, pergi bunuh. Tu silap lah. Tu silap Sebab dalam kerajaan Nabi ada orang kafir. Dalam kerajaan Nabi ada orang munafik. Nabi tak pernah bunuh mereka. Nabi tak bunuh orang kafir yang aman dalam kerajaan Madinah. Nabi tak pernah bunuh orang munafik yang aman dalam kerajaan Madinah. Nabi tak pernah bunuh. Bermaksud ketika aman bertindak jihad dengan mereka, namanya dakwah. Ustaz, kafir, kita nak berjihad dengan orang kafir dekat Malaysia pada hari ni, dakwah, pergi jumpa mereka, cerita Islam, kita berdebat, kita bagi hujah Quran, hadis, bagi hujah logik, nak bagi dia boleh terima Islam, itu pun jihad. Nisbah kepada kafir dalam keadaan aman. Tapi kalau nisbah dalam medan peperangan, dia serang kita, kita kena serang balas, yang tu jihad qital, jihad akad senjata. Ada kena faham konteks tu. Jangan pakai rembat, Quran kata bunuh, kita bunuh. Ini ada masalah pemahaman Quran. Cara faham Quran tu dah silap. Tapi kalau medan peperangan, yang pergi serang kita ni orang munafik, kita pergi bunuh dia balik sebagai contoh, dan dia pula bunuh kita, kita tu tetap juga dikira sebagai syahid. Nampak? Ni Allah Ta'ala pamer dalam Al-Quran. Jangan dok faham jihad ni kafir je, tak ada. Terhadap orang Islam pun ada. Orang Islam bagaimana? Zalim. Bila sebut orang Islam yang zalim, dipanggil dengan gelaran dalam Quran munafik. Orang munafik. Wa'iyadzubillah. Ni Allah Ta'ala pamer dalam Quran. Nombor satu, kita jangan jadi munafik lah. Itu penting tak tahu. Dok cerita orang munafik, debak-debak orang munafik. Yang kita munafik stokor atas kepala. Tu masalah juga tu. Tak, masalah sekarang dah ramai tau. Ni perangai suka memunafikkan orang ni. Dah benda ni tak elok. Serius, benda ni memang tak elok. Allah Ta'ala bagi senaraikan ciri-ciri orang munafik, bukan nak pergi suruh kata ke orang lain munafik. Allah Ta'ala senaraikan ciri-ciri orang munafik. Kita baca, cek diri sendiri, aku ni ada ke tidak. Tu yang betul je kan. Hari ni cerita munafik dia bukan cek kat diri dia, dia pergi tengok teropong orang lain. Munafik dia ni, sedap kok orang omong. Tak kena cara tu kan. Cek diri sendirilah, cek diri sendiri. Ada munafik aku ni, istighfar banyak-banyak, buah sifat munafik, minta dengan Allah begitu. Taib. Waghluz alaihim. Perbiasa sikit ayat ni. Waghluz alaihim, kata Allah, bertindak tegaslah terhadap mereka. Kalau buka dalam terjemahan, anak buka terjemahan Quran Malaysia, dia terjemah keras. Anak tak setuju terjemahan keras. Waghluz ni bukan keras, tegas. Tegas lain, keras lain. Bila sebut keras, yang tu jadi masalah tu. Apa nak tetap orang tu pasal tu? Salah terjemahan keras. Anak tak setuju terjemahan keras. Waghluz ni terjemahan dia tegas. Maksudnya kita bertindak dengan tegas sampai orang boleh respect. Orang kafir pun jadi respect. Pasal tak? Kita buat tindakan Islam kita terhadap orang kafir, terhadap orang munafik, kita cerita Islam kita dengan tegas tu sampai orang kafir, respect kamu ni. Pasal tak? Ada orang terjemah keras. Keras ni takut memberi implikasi maksud yang berbeza. Anak tak setuju dengan terjemahan keras, tapi lebih setuju dengan terjemahan tegas. Sebab dia lain. Kita dengar pun dia maksud agak beza sikit kan. Begitu. Waghluz alaihim, tegas terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah api neraka. Wala'iyadzubillah. Orang kafir, orang munafik, tempat dia dalam neraka. Kalau buka dalam Quran, dalam ayat-ayat lain banyak sangat sebut orang munafik, orang kafir dalam neraka. Banyak sangat Quran. Dan Allah Ta'ala kata wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat. Masuk dalam lokap boleh bau hancing dekat jamban dia. Kotor tak tahan, Allah buat dah. Dia fikir macam tu kan. Neraka lagi berat Syekh. Neraka lagi berat. Lebih busuk daripada tu kita akan jumpa dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Tak mau minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat kafir dan munafik. Jadi benar-benar mukmin, bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Itu kita harap dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Insya-Allah akan datang kita akan sambung cerita akan datang lagi menarik. Akan datang dia akan cerita pasal isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut alaihissalam, isteri Fir'aun, dan cerita pasal Maryam, 4 orang perempuan. Ni kuliah akan datang. Cerita panjang. Kalau nak cerita kat sini ni kena ambil 2 jam. Dia cerita punya best insya-Allah kuliah bulan depan. Wallahu alam. Kalau Allah Taala bagi umur panjang lah apa, alhamdulillah sihat tubuh badan, insya-Allah kita boleh dengar bulan depan insya-Allah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat.
wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina azabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.